Datanglah orang-orang berpakaian penuh PPE, keluar bawa kertas kan. Okey, datang ke rumah. Jadi waktu itulah perasaan yang paling aku sedih lah, sebab biasa kita tengok dekat TV macam mana orang ber-PPE datang kena angkut. Hari ni aku dan isteri aku diambil untuk dirawat. Waktu tu Mariam lah, anak aku yang kecil tu, dia cakap bye bye abah, bye bye mama. Dia ingat aku pergi kerja lah macam biasa. Itu aku memang sedih lah. Macam biasa dia tak tahu yang kami akan tinggalkan dia paling kurang pun 7-8 hari. Dia macam ni. Setiap orang yang dah disahkan positif, dia akan dibawa ke satu tempat. Kalau di Sempurna ni, tempatnya adalah di PPRT Bubul. Sebenarnya kami ni pesakit COVID-19 ni tidak dirawat pun. Bahkan tidak diberi sebarang ubat pun. Everything you know is in your mind. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kawan-kawan? Lama dah kita tak jumpa. Aku pun lama dah tak buat video. Mungkin ramai yang tahu, okay? Pada lebih kurang 10-11 hari yang lepas, aku dan isteri telah disahkan mengidap penyakit yang paling ditakuti di Malaysia sekarang ni, iaitu COVID-19. Aku sendiri pun tak sangka macam mana boleh dijangkiti, dan tak tahu dapat dari mana-mana juga. Hari ni waktu aku sedang merakam ni, alhamdulillah aku dan isteri telah 4 hari discharge dan kami dah disahkan sihat lah. Cuma kami masih dikendaki untuk menjalani perintah kuarantinkan diri di rumah selama 14 hari. So lebih kurang ada 10 hari lagi lah kot. Lebih kurang begitulah. Sebab tu nampak tangan aku masih bergelang lagi. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kawan-kawan, kepada semua rakan-rakan, sama ada yang aku kenal, ada yang aku tak kenal pun. Korang share, korang doakan aku dan isteri. Jadi aku ucapkan banyak terima kasih, dan alhamdulillah hari ni aku dapat keluar awat tanpa ada apa-apa sebarang komplikasi yang serius lah. Okay, hanya kata masuk dan on time terus discharge. Tak ada sakit-sakit lain yang aku dapat lah. Jadi korang tahu siapakah korang itu. Jadi aku banyak terima kasih, dan aku juga doakan kawan-kawan yang mendoakan kami juga sentiasa sihat dan dimurahkan rezeki. Jadi bila mana berita itu telah tersebar, ramai kawan-kawan PM, bertanya khabar. Ramai yang terkejut sebenarnya, ramai yang terkejut. Macam mana dia akan tanya macam-macam soalan kepada aku, kepada isteri. Macam mana boleh kena, apa rasa kena. Ada kalanya mesej-mesej tu aku tak terlayan. Ada yang PM, ada yang Messenger, ada yang PM dekat page, ada yang dekat IG, ada yang WhatsApp, ada yang call dan sebagainya. So mana yang sempat aku layan lah. Mana yang tak sempat tu aku minta maaf banyak. Dan jadi hari ni aku rasa nak kongsikan apa sebenarnya yang berlaku, apa sebenarnya yang jadi, apa yang aku rasa sekarang ni. Beberapa soalan yang selalu ditanya dan aku cuba jawab hari ni. Okay? Macam mana boleh dapat jangkitan ya? Okey, benda ni sebenarnya masa aku telah disahkan positif, pegawai kesihatan ada telefon dan mereka melakukan siasatan lah. Ke mana aku pergi, apa rutin harian aku. Okey, kalau korang semua nak tahu, pada hari minggu-minggu sebelum aku disahkan positif tu, rutin aku biasa je. Aku pagi pergi kerja, balik kerja, dan ada kalanya aku pergi ke supermarket lah untuk beli barang-barang dapur, dan aku beli ke pasar ikan. Aku beli ikan. Tapi tak tahu di mana. Mungkin di Syaki, mungkin kena di tempat awam lah. Aku pun tak tahu. Jadi pegawai kesihatan sendiri pun tak dapat detect, sebab aku tidak ada berada di kalangan orang-orang yang positif. Aku bukan kontak rapat. Biasanya kes-kes yang dapat dikesan ini adalah kontak rapat. Contohnya mungkin kalau katalah ada satu kawan aku ni dia positif dan aku kontak rapat dengan dia, so kemungkinan besar aku adalah orang yang akan positif juga. Tetapi macam kes aku dan isteri ni, di kalangan kami, di kalangan orang di sekeliling aku, tidak ada siapa pun yang positif. Bermakna aku dapat benda ni di tempat awam, cuma tak tahu di mana lah. Macam tu. Gejala yang aku alami, pada mulanya aku mula dapat merasai
badan tak sedap pada 20 hari bulan. Okay, pada 20 hari bulan macam rasa tak best lah. Belum demam, dia macam rasa macam badan tak seberapa sedap. Tapi aku anggap biasa je, tak ada apa-apa kan. Mungkin aku rasa aku letih. Kemudian 21 hari bulan aku pergi kerja macam biasa. Badan normal, tak ada apa-apa masalah. Aku boleh jalankan kerja pada hari tersebut dengan normal lah, tak ada apa-apa rasa pelik. Sampailah pada 21 hari bulan tu aku balik kerja sampai rumah lebih kurang pukul 5.30, pukul 6 macam tu. Aku rasa macam badan ni kebas-kebas, macam sejuk-sejuk kat dalam, panas dalam, rasa pening-pening. Dan aku dah rasa macam apa ni, demam apa ni. Jadi aku telan Panadol 2 biji. Lepas tu aku rehat-rehat. Pukul 10 malam lebih kurang macam tu, kebah. Aku rasa sihat lah, segar. Dan pada malam yang sama juga, isteri aku sakit kepala. Dia pun sama juga. Dia makan soluble 2 biji. Dia pun rehat. Malam sama kebah. Biasa je lah, tak ada apa-apa perkara. Kemudian pada 22 hari bulan tu kami dah start diterima arahan untuk BDR lah, full BDR. Tak ada lagi datang office. Jadi 22 hari bulan tu bangun pagi aku rasa badan tak apa-apa sihat, tak apa sedap. Sama juga situasi dia. Jadi aku mula start makan vitamin C. Aku minum apa tu, yang Flavet tu kan, minum vitamin C. Makan ubat demam pun. Jadi dia punya kondisi on off. Demam tak. Jadi pada waktu tu aku dah dapat rasakan something yang macam ni macam lain macam ni. Dalam hati kecil di ujung dah katakan rasa ni COVID ni. Rasa-rasanya COVID ni. Tapi kita punya perasaan tu menafikan, taklah ni biasa je ni. Aku pun ada beritahu kawan-kawan, aku ni bergejala lah, aku rasa tak sedap lah. Pada waktu tu tekak, tak ada batuk, tapi bukan batuk yang koh berterusan, tak ada. Dia batuk sikit-sikit, lepas tu dia ada kahak-kahak sikit. Macam tu je. Macam betul-betul macam kita tak sihat biasa, macam kita demam biasa je. Kita batuk macam tu je. Tapi dalam hati, dalam apa orang kata, jauh kita punya hati kata kan, macam COVID lah. Macam tu lah. Aku bagi tahu dekat satu grup pancing lah kami ni. Dalam grup pancing kami ni ada satu doktor. Doktor ni dia ni menguruskan kes-kes COVID di Semporna. Dialah yang hantar report, dialah yang buat report harian dan sebagainya. Jadi terus dia masuk, dia cakap, kata, brother, bagus kau pergi buat swab. Sebab kau dah ada ciri-ciri simptomatik, dia cakap. Kau dah bergejala. Lepas tu aku berbincang di rumah. Sebab di rumah aku tinggal aku, bini aku, mak aku dan juga anak aku. Mak aku umur 60, anak aku umur 3 tahun. Jadi mereka ni dua golongan yang berisiko lah. Jadi ini aku paling risau sekali. Jadi aku dah berbincang, aku bagi tahu mak aku, cakap besok kawan ni, doktor ni dah aturkan besok untuk kita pergi test swab. Jadi untuk kita tenangkan hati, satu rumah pergi. Jadi pergilah kami waktu tu pada 23 hari bulan, aku, isteri aku, mak dan juga anak pergi buat swab test 4 orang. ...23 hari bulan, jam 11 pagi kami pergi klinik. Dan pukul 2.30 ke pukul 3 petang, aku mendapat panggilan daripada KKM, daripada nombor yang tidak dikenali lah. Ayat dia lebih kurang macam ni. Dia kata, Assalamualaikum. Dia kata, saya daripada Kesihatan Semporna. Dia cakap, Encik dia dapati positif lah. Tadi dia kata Encik ada buat ujian kan tadi, dan kami dapati keputusan swab Encik RTK positif. Masa tu perasaan aku bercampur bau lah. Aku memang rasa macam mana, aku terkejut sangat. Macam mana aku boleh kena. Dia kata Encik dan isteri, dia kata Encik Marif dan isteri disahkan positif, dia cakap. Tetapi yang alhamdulillah, aku yang paling bersyukur sekali, anak aku dan mak aku negatif. Itu aku paling syukur lah. Jadi keputusan aku untuk membuat swab pada hari tersebut adalah satu langkah yang betul. Kerana aku tak sempat untuk sebarkan kepada yang lain, terutama mak dan anak aku lah. Itu yang paling penting sekali. Dan walaupun aku rasa aku sedih sebenarnya, dia perasaan macam berbau lah. Terus dia kata, okey, kami akan datang pada petang ini, pada 23 hari bulan, untuk ambil Encik, bawa pergi ke untuk rawatan. Ambulan, bukan ambulan lah, mungkin ambulan dah habis pakai.
Jadi van sukarelawan ni lah, van Kementerian Kesihatan. Waktu tu aku naik van majlis daerah. Van majlis daerah digunakan. Datanglah orang-orang berpakaian penuh PPE, keluar bawa kertas kan. Okey, datang ke rumah. Jadi waktu itulah perasaan yang paling aku sedih lah, sebab biasa kita tengok dekat TV macam mana orang ber-PPE datang kena angkut. Hari ni aku dan isteri aku diambil untuk dirawat. Dan yang paling menyedihkan sekali, anak dan mak aku melambai lah, babai daripada luar pagar kan. Waktu tu Mariam lah, anak aku yang kecil tu, dia cakap bye-bye abah, bye-bye mama. Dia ingat aku pergi kerja lah macam biasa. Itu aku memang sedih lah. Dan aku juga bersyukur juga mungkin Tuhan dah susun kami punya jalan cerita ni, perjalanan dugaan ni. Kebetulan masa yang aku balik kampung sebelum ni, masa aku balik ke sini, mak aku bersetuju untuk tukar angin lah, jalan-jalan pergi Semporna. Dan tak disangka-sangka Semporna terus kes naik meningkat tinggi. Dan itulah penyelamannya. Kalau tidak, dapatlah mak aku jaga anak aku. Kalau tidak, anak aku dia terpaksa dibawa sekali pergi ke tempat rawatan. Dan bila daripada budak tu negatif, dia ada potensi dah dia akan jadi positif kan. Dia bergaul dengan orang-orang yang positif. Dan aku bersyukur lah. Jadi walaupun pedih, perit, terpaksa tinggalkan, jadi ini yang terbaik bagi aku lah. Aku tidak ditahan di hospital. Dia macam ni. Setiap orang yang dah disahkan positif, dia akan dibawa ke satu tempat. Kalau di Semporna ni, tempatnya adalah di PPRT Bubul. PPRT ni adalah satu kawasan rumah PPRT, dan dia telah dijadikan tempat kuarantin untuk pesakit-pesakit COVID ni lah. Bila sampai di PPRT ni, semua pesakit positif akan disaring. Bukan disaring, akan dibuat medical check up. Okay? Kami akan dites darah, tekanan darah, kencing manis, tes nafas, dekupan jantung, dia ambil darah, x-ray. Dan dari situ mereka dia diagnose lah sikit. Dia tengok mana orang-orang yang ada risiko tinggi, ada yang ada kena side effect, ataupun yang sekadar mild sajalah, yang tidak teruk. Dan alhamdulillah aku dan isteri tidak ada apa-apa yang serius, dan kami tidak dihantar ke hospital. Jadi kepada siapa-siapa yang ada macam contohnya peparu dia berkuman, peparu dia ada masalah ke apa-apa masalah yang lain, terus mereka akan dihantar ke hospital untuk dirawat. Sebenarnya kami ni pesakit COVID-19 ni tidak dirawat pun, bahkan tidak diberi sebarang ubat pun. Masa sampai tu aku bertanya dengan doktor ni. Doktor tu cakap dekat aku lah, doktor yang merawat aku ni, dia ambil keterangan tu, dia cakap COVID ni macam flu je, tetapi penyakit ini ataupun virus ini belum habis dapat difahami lagi. Pattern dia masih belum dapat difahami secara keseluruhan, sebab ada orang yang di-attack terus kritikal, terus ganggu saluran pernafasan dan sebagainya. Ada orang yang biasa-biasa je, macam kena demam biasa je. Jadi tujuan mereka untuk mengasingkan adalah untuk mengelakkan dia daripada dia merebak kepada orang lain. Masa aku masuk tu, aku demam. Aku rasa demam. Okay. Dia beritahu sebaik-baiknya antibody kita yang lawan balik demam tu. Jadi maknanya pesakit-pesakit COVID ni dia nakkan badan kita sendiri yang create antibody untuk melawan virus ini. Mereka memantau kami setiap hari. Okey. Itu pagi-pagi, setiap pagi kami akan pukul 6 pagi kami akan turun ambil darah. Kemudian dia akan tanyalah, ada tak rasa sesak nafas, ada tak rasa sakit macam-macam apa-apalah. Okey. Dan sepanjang ditahan tu, hari pertama macam aku sendiri, hari pertama aku masih ada rasa demam, hari kedua ada demam sikit,
Hari ketiga aku dah start sakit tekak. Hari ketiga tu juga hilang dari rasa dan bau. Okey, hilang dari rasa dan bau ni adalah ciri-ciri yang paling utama sekali untuk pesakit-pesakit COVID. Boleh katakan semua pesakit COVID yang ditanya semua hilang rasa dan bau. Okey, dan macam aku, rasa dan bau tu datang pada hari ke-9. Lebih kurang lah, pada hari ke-9 baru ada rasa ujung-ujung lidah, rasa dan bau tadi. Tidak sepanjang kena tahan tu tak ada rasa apa-apa. Macam mana rasa sakit kena COVID Okey, rasa sakit kena COVID ni sebenarnya macam rasa kau demam je. Ni kalau pada yang macam aku kena lah. Ada orang yang rasa teruk tau, ada orang susah bernafas. Aku dapat rasa kesukaran bernafas pada hari sebelum aku swab. Aku nak tidur malam tu, aku rasa nafas pendek. Nafas pendek ni kan, bila kita tarik nafas, tak cukup, tak puas. Macam kau tarik nafas tu, tak puas. Kau kena tarik, macam tu, baru puas. Kau tidak rasa macam, itulah dia gejala dia. Nafas pendek. Dia bukan sesak nafas yang tak ada, dia nafas dia pendek-pendek. Macam bila kau tarik nafas tu tak puas. Itulah dia antara gejala yang aku alami lah. Dan juga badan rasa demam, on off macam tu. So inilah dia rasa kena sakit COVID ni. Mungkin ada yang ada penyakit, sejarah penyakit yang lain tu, itu mungkin lain lagi. Aku tak dapat nak describe macam mana sakit tu lah. Macam mana kita tengok kat TV kan, ada yang kena pakai bantuan pernafasan dan sebagainya. Aku alhamdulillah lah, gejalanya mild, tetapi dia tetap positif lah. Sepanjang aku ditahan selama 7 hari tau. Masuk 24 hari bulan 10 dan aku discharge pada 31. 7 hari di sana. Apa rutinnya adalah pagi-pagi, itulah tadi saya cakap tadi. Pagi-pagi test darah. Kemudian tengah hari turun ambil nasi. Kemudian petang turun pun ambil nasi juga. Tapi pula kalau petang-petang macam bila turun ambil nasi tu, kita akan turun awal sikit lah. Biasanya turun awal sikit, duduk dekat bawah pondok tu, kita orang akan perhatikan satu site ni, iaitu discharge point. So setiap petang, orang yang telah dibenarkan untuk keluar dan discharge, dia orang akan turunlah pergi ke discharge point ni. Minta perhatian kepada tuan-tuan dan puan-puan yang akan balik pada petang ni, telah berkumpul di discharge point di sebelah sini, di depan blok 4. Dan setiap hari bila kami turun, aku dan isteri akan bercakap lah, bilalah turn kita orang pula. Kita tengok daripada ramai yang satu hari tu discharge, sampailah berkurang. Sebab kes kat Semporna makin lama makin kurang. Dan kawasan rumah PPRT tu semakin lama semakin sunyi, makin tak ada orang. So itulah dia, kami tengok aje. Kami tidak dibenarkan berlega-lega. Tak boleh pergi sebab dia ada kawasan-kawasan yang boleh boleh kami pergi dan tak boleh pergilah. So itulah dia. So petang-petang kita akan tengok keadaan. Kadang-kadang ada van jenazah datang. Ingatkan kita dah takut lah, ingatkan bawa jenazah. Rupanya dia datang hantar barang. Menyeramkan jugalah. Dan selain dari tu, kami diberi makan kan, dan kami juga digalakkan untuk membawa makanan sendiri yang boleh boost kita punya antibody sendirilah. Seperti contoh makanan-makanan yang kaya dengan vitamin C dan sebagainya. So macam aku bawa 2 benda je, iaitu satu bawa vitamin C yang tablet tu kan, yang masuk rendam dalam air tu, dan juga lemon dan madu. So itu je lah yang aku biasa minum, dan macam tu je lah, dengan harapan antibody aku dapat makin lama makin kuat lah. Macam tu. Setiap orang hendaklah ditahan sekurang-kurangnya 10 hari daripada tarikh dikesan. Dia macam ni. Ada 2 jenis golongan. Pertama simptomatik, dan yang kedua tiada simptom. Asymptomatic something dia punya terms itu. Orang yang bergejala dan tidak bergejala.
Bagi orang yang bergejala, masa dia siasat tu, masa kami nak check in tu, dia akan tanya, bila mula Tari rasa bergejala? So macam masa hari aku datang tu, aku bagi tahu kepada doktor tersebut, aku bergejala pada 21 hari bulan 10. Okay, walaupun sebenarnya aku dah rasa-rasa pada 20, tapi untuk kepastian yang betul-betul aku rasa adalah pada 21 hari bulan 10. So dia tulis 21. Dan dia hari aku di kuarantin dikira pada hari aku bergejala tersebut. So maksudnya start 21 sampai 31 lah tarikhnya. Tarikh yang aku kena kuarantin. Bagi orang tidak bergejala, mereka akan start di kuarantin pada hari mereka di swab test. Orang tak ada gejala ni ramai. Doktor cakap antara 70 ke 80% daripada kes COVID-19 di Malaysia ni adalah orang yang tidak bergejala, normal, sihat, tak ada apa-apa, batuk tak ada apa, tapi dia positif. So ini orang-orang yang bahaya. Dia ke sana ke sini, dia tak tahu dia sakit, tapi dia sebenarnya penyebar sebenarnya. Ini orang-orang yang bahaya. Jadi bagi orang yang tak bergejala ni, mereka akan di start di kuarantin, ditahan pada hari mereka buat test ujian calitan lah, swab test tu. Dia akan start dari situ, dikira sampailah hari dia discharge. Kenapa 10 hari? Aku tanya doktor, kenapa 10 hari? Apa yang diberitahu, virus akan aktif, gila-gila punya aktif dalam badan kita dalam tempoh 10 hari. Okay? Dan dalam tempoh 10 hingga ke 14 hari tersebut, virus sudah mula deaktif, ataupun virus sudah mula tidak aktif, virus sudah mula lemah, dan virus ini sudah tidak peratus ataupun potensi dia untuk menjangkit kepada orang lain adalah sangat rendah. Sebab itu dia berkenalkan pulang selepas 10 hari. Okey. Menurut aku tanya juga, lepas kita discharge, kita sebenarnya belum pulih sepenuhnya. Virus ada dalam badan kita, dia kata selama 3 bulan. Tetapi macam aku cakap tadi, selepas 10 hingga 14 hari, virus itu sudah tidak aktif dan dia sudah tidak berjangkit pada orang lain lah. Bermaksud, badan kita ni masih lagi ada virus tersebut selama 3 bulan, tetapi dia sudah tidak aktif lagi. Itulah apa yang diperkatakan kepada aku lah, oleh doktor kepada aku. Jadi, itu ada sedikit sebanyak lebih kurang pengalaman aku sebagai pesakit COVID-19 ini. Dan dalam rekod perubatan aku adalah penyakit ni. Dan aku sangat tak sangka dalam 30,000 kes, berapa puluh ribu kes di Malaysia ni, dan aku dan isteri menjadi penyumbang dalam statistik tersebut. Jadi untuk orang di luar sana yang tertanya-tanya COVID ni macam mana, so itulah dia. Ada kalanya dia boleh jadi demam biasa, dan ada kalanya dia boleh menyerang dengan sangat teruk yang boleh menyebabkan kematian. Jadi kita hati-hati, jangan kita rasa kita ni sihat. Oh, ini demam-demam biasa je ni, tak ada apa-apa ni. Tolonglah jangan, sebab kalau korang rasa korang kuat, adakah orang-orang yang duduk bersama dengan korang itu kuat juga? So ini penting. Inilah dia, ini aku fikirkan, sebab inilah aku ambil keputusan untuk buat test. Dan aku test itu positif dan tidak disangka-sangka lah. Jadi aku telah buat keputusan yang betul. Aku menyelamatkan 2 nyawa, ataupun aku menyelamatkan ramai lagi nyawa lagi, kan? Jadi kalau kita dah buat test, kalau kita negatif, alhamdulillah. Kalau kita positif, jangan takut, kita akan dirawat, kita akan dipantau dengan baik. Dan aku juga nak terima kasih kepada sukarelawan-sukarelawan ramai di pusat kuarantin tu, sukarelawan-sukarelawan yang membantu. Okay. Tidak semua orang-orang kesihatan yang bertugas di sana, tapi ramai sukarelawan-sukarelawan yang bertugas, NGO memakai PPE, dia membantu dari segi pemakanan, menguruskan sampah dan sebagainya. Terima kasih, korang memang bekerja 24/7, round the clock, tidak berhenti. Jadi kawan-kawan di luar sana, apa yang aku katakan, virus ni memang ada dalam kawasan kita, memang ada di sekeliling kita. Kita tak tahu, kita jagalah betul-betul, dan kita berdoalah supaya kita tidak menjadi salah seorang daripada orang yang positif, kerana dia menyusahkan banyak benda lah. Okay. So itu saja daripada aku. Aku harapkan perkongsian ini memberi sedikit manfaat, dan mungkin perkongsian ini memberi jawapan kepada sesiapa yang mungkin ada tertanya-tanya kepada aku. Jadi itu saja kawan-kawan. InsyaAllah kita jumpa lagi. So lepas ni aku akan back to normal. Aku akan fokus bagi channel ni kepada pasal memancing saja. So ini adalah perkongsian umum lah untuk kawan-kawan semua. Okay, itu saja. Support aku. Okay, aku bersyukur dah ada 40,000 subscribers. Teruskan subscribe, like dan komen. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.